Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan dengan soal jawab kita. Kita akan selesaikan Q&A kita dulu, question and answer. Kemudian kita akan pergi kepada ayat kita, dan hari ini kita akan masuk ayat baru, tuan-tuan. Hari ini ramai yang gembira dengar agaknya, sebab kita akan masuk satu surah yang popular, yang semua orang, kebanyakan orang hafal, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah ni turun di Mekah, dan kita akan mulakan hari ini. InsyaAllah kita akan bahaskan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tengok setakat mana kita boleh sampai nanti. Tapi kita teruskan dengan soalan-soalan kita dulu, tuan-tuan. So soalan kita yang pertama ialah berkenaan dengan ma. Ma merupakan kalimat yang sering tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. So soalannya, tolong jelaskan tentang ma yang berbeza-beza terjemahannya dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ni saya bantu tuan-tuan, dah siap-siap membantu saya, dah tulis 3 jenis ma. Baik, ma dalam Al-Quran memang ada banyak, tuan-tuan jumpa. Tapi walaupun dia banyak, dia bukan semua terjemahan dia sama tau. Dia bukan semua terjemahan dia sama. Dia ada 3 jenis ma. Yang pertama ialah ma isim. Tapi dia termasuk dalam kelompok isim tanya. Yang kedua, ma isim juga, iaitu kita panggil isim mewakili. Kalau dalam sistem lama kita panggil isim mausul. Kalau isim tanya tadi, isim istifham. Isim istifham. Yang kedua ialah isim mausul, isim tanya. Yang ketiga dia bukan isim, dia haraf. Dia haraf nafi, tuan-tuan. Dia haraf nafi. Jadi kalau ma yang pertama tadi tu, ma isim tanya, nanti sebentar saya share balik dia punya catatan yang telah kita sediakan untuk tuan-tuan, untuk mudahkan tuan-tuan. Ma yang pertama isim tanya, dan isim tanya ni yang sesuai sekali terjemahannya ialah apakah? Tuan-tuan pernah dengar perkataan ma ismuka, apakah nama kamu? Itu isim, isim tanya ma itu. So terjemahannya ialah apakah, itu yang paling sesuai. Kemudian kalau ma isim yang mewakili, ma isim mewakili ni maknanya apa yang, kalau terjemah dalam bahasa Melayu, apa yang dia telah membawa buku ke sekolah, apa yang dia bawa telah hilang, apa yang tu ma kan, itu ialah isim mewakili, dia mewakili buku yang kita bawa tu. So kalau ma jenis yang ketiga ialah ma ni, yang ni kita panggil haraf nafi. So terjemahan untuk ma haraf nafi ni, tuan-tuan, tidaklah ma untuk ma yang haraf nafi ni maknanya ialah tidaklah. Jadi tuan-tuan tak ada masalah kalau guna kamus Al-Furqan. Tuan-tuan pergilah, kalau yang mana belum download, pergi download di www.ustaznasar.com, ataupun kalau tuan-tuan nak beli dalam bentuk buku, terus ke admin kita lah, 019-5119-000. Yang tu kena bayar lah sebab bercetak kan. Tapi kalau nak download secara percuma, pergi dekat www.ustaznasar.com, boleh download secara percuma kat situ. So tuan-tuan tak ada masalah kalau pakai kamus Al-Furqan. Sebab apa? Sebab setiap ma yang tuan-tuan jumpa, terjemahannya ada di bawah. Berbanding dengan kalau tuan-tuan guna kamus biasa. Kalau kamus biasa tak kira apa kamus pun, bila tuan-tuan nak cari ma, tuan-tuan cari mim alif lah kan. Jadi bila tuan-tuan pergi jumpa je mim alif tu, dia akan bagi 3 jenis terjemahan. Jadi tuan-tuan tak tahu ni ma yang aku jumpa ni ma yang mana satu, ma isim tanya ke, ma isim mewakili ke, ma haraf nafi, tuan-tuan tak tahu. Tapi kalau dalam kamus Al-Furqan, no problem. Sebab apa? Sebab kita kita susun kamus itu dalam bentuk Al-Quran. So tak ada masalah untuk tuan-tuan tahu ma ni ma apa, ma tu ma apa, ma ni ma apa, gitu. Okey tuan-tuan, itu jawapan kita untuk soalan kita yang pertama. Baik, kita pergi kepada soalan kita yang kedua. Soalan yang kedua ni berkenaan dengan jamak, tuan-tuan. Jamak tu apa? Jamak plural kan? Tapi bukan semua plural dia tanya. Dia tanya tentang jamak taksir. Apalah dia jamak taksir, tuan-tuan. Nanti kita tengok soalan bentuk soalan yang ditanyakan pada kita, dan ada sedikit catatan yang saya dah bantu tuan-tuan untuk tuan-tuan screenshot. Okey, mohon Ustaz jelaskan tentang jamak taksir. Okey, dengar tuan-tuan. Jamak taksir ada 2, satu jamak taksir orang dan satu lagi jamak taksir bukan orang. Okey, tuan-tuan dengar dulu penjelasan saya. Tuan-tuan tahu jamak kan? Jamak tadi saya dah sebut, dia merupakan kalimat plural. Kalau dalam bahasa Melayu senang, kita bagi terjemahan berganda lah. Kalau kalimat rumah, itu maknanya sebiji rumah. Saya ada rumah, maknanya saya ada 1 biji rumah. Tapi kalau saya ada banyak rumah, perkataan rumah tu saya double up aja. Saya banyak rumah-rumah, ataupun saya ada rumah-rumah. Maknanya automatik tuan-tuan akan tahu saya ada banyak rumah, lebih daripada 1, ataupun kalau dalam bahasa Arab lebih daripada 2 lah, maknanya 3 dan seterusnya. Dalam bahasa Arab dia tak buat macam tu. Baik-baik tak ada. Saya ada indi baik-baik tak ada. Indi tu maknanya aku.
aku ada atau aku memiliki. Indi baik-baik. Tak ada. Jadi kalau nak kata saya ada banyak rumah, bukan indi baik-baik. Kita indi buyut. Kita ubah perkataan tu. Okey. Tuan-tuan dengar, itu maknanya jamak. Jamak maknanya plural dalam bahasa Inggeris. Okey, tuan-tuan kalimat jamak ni ada dua jenis. Satu jamak yang ikut kaedah, satu jamak yang tidak ikut kaedah. Jamak yang ikut kaedah ni kita panggil jamak salim. Ini bukan soalan kita hari ni, jamak salim ni. Ditanya pasal jamak yang kedua ni. Okey, saya jelaskan sebentar lalu je. Jamak salim ni jamak yang ikut kaedah. Kaedah dia apa? Kaedah dia kalau yang jantan, yang muzakkar tambah ina una kat ujung. Kaedah dia ina una itulah kaedahnya. Kalau muannas macam mana Ustaz? Kalau muannas tambah dia ati ataupun atu, ati atau atu. Contohnya satu orang Islam kita panggil muslim. Jamak dia apa? Jamak salim. Jamak sempurna. Muslimina, muslimuna. Kalau muslimah Ustaz perempuan, muslimati, muslimatu. Tu. Jamak yang ikut kaedah. Kalau kafir, kafirina, kafiruna. Kalau kafirah, kafiratu, kafirati. Dia ikut kaedah, dia ada kaedah yang tetap tentang jamak salim. Sebab kita panggil dia salim. Salim tu makna lain ialah sempurna. Okay, sekarang ni soalan dia tentang jamak yang satu lagi ni. Dia tak ada kaedah. Tak ada kaedah nak meletakkan. Kau mesti kena tambah alif ta kat ujung, kau mesti kena tambah waw nun, tak ada. Contohnya macam apa? Macam rumah tadi. Kalau satu biji rumah, orang Arab panggil bait. Kalau jamak dia buyut. Buyut tau, buyut. Dia tak ada baitina, baituna, tak ada. Kalau satu rumah bait, jamak dia buyut. Kalau satu masjid, jamak dia masajid. Masajid. Kalau satu biji kitab, kita panggil kitab. Kalau jamak dia kutub. Kutub tau, kutub. Kalau satu seorang lelaki yang pandai dalam agama, yang pandai kita panggil alim, orang alim. Tapi kalau jamak dia al-ulama, ingat tak? Al-ulama. Kalau seorang lelaki kita panggil rojul. Kalau jamak dia rijal. Kita tak ada kata rojulina, rojuluna, tak ada. Tak ada penambahan yang tetap. Jadi mesti kena tambah alif ta kalinun, tak ada. Okey, sekarang ni jamak taksir ni ada dua jenis. Satu jamak taksir yang membawa maksud orang, satu lagi jamak taksir yang membawa maksud bukan orang. Jamak taksir orang ni contohnya macam al-ulama, ar-rijal, an-nisa. Dia tak ada penambahan yang tetap, ya, tapi kita tengok mana dia. Ar-rijal maknanya lelaki-lelaki. So ganti nama diri dekat dalam tu ialah hum, mereka. Mereka untuk lelaki. Kalau al-ulama ganti nama diri dekat dalam tu ialah hum juga, maknanya mereka. Tapi kalau an-nisa ganti nama diri dekat dalam tu hunna, mereka juga, tapi mereka khusus untuk perempuan. Okey, macam ni kalau jamak taksir yang bukan orang. Okey. Kalau jamak taksir bukan orang macam bait jadi buyut kan, rumah-rumah. Rumah bukan orang kan? Ataupun masjid, masjid bukan orang kan, ataupun kutub, kutub tu kitab-kitab buku-buku, bukan orang kan. So ganti nama diri yang terdapat dalam kalimah jamak taksir yang bukan orang, ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam dia ialah she ataupun her dalam bahasa Inggeris. Contohnya kat situ ada banyak kitab kan, kita panggil kutub dalam bahasa Arab kan. Jadi sepatutnya kita kena kata take them. Kalau dalam bahasa Inggeris take them, tak. Dalam bahasa Arab kita kata take her. Walaupun dia jamak banyak, tapi Allah selalu panggil kalimat-kalimat macam ni dengan panggilan her ataupun she. Macam tu. Tapi kalau jamak taksir orang macam al-ulama ke ar-rijal tadi, ganti nama diri dekat dalam dia, barulah them ataupun home dalam bahasa Arab. Macam tu ya tuan-tuan. Alright. Baik, tuan-tuan, soalan kita yang berikutnya ialah tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi pelajar ni tanya, minta saya jelaskan semula tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Saya ada buat sedikit catatan untuk bantu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh screenshot dan nanti boleh jadi boleh jadi ingatan pada tuan-tuan. Tengok ni. Tolong jelaskan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey, baik tuan-tuan . Sebenarnya mudhaf mudhafun ilaih ni dia berada dalam tajuk dua isim berpasangan. Ada satu bab dalam pengajian kita dalam sistem Al-Furqan ni, dalam sistem lama tak ada. Dalam sistem Al-Furqan kita masukkan dia dalam satu bab tu kita sebut sebagai dua isim berpasangan. Ada sahabat kita sebut dua isim berdampingan, tak kira lah berdampingan ke berpasangan ke, yang penting dia duduk sebelah-sebelah. So dua isim berpasangan ni sebenarnya ada dua jenis. Yang A pasangan zat dan sifat, yang B ialah pasangan sandar menyandar. Sandar menyandar ni kita panggil dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Zat, pasangan zat sifat, dan pasangan sandar menyandar ataupun mudhafun ilaih. Okay, tuan-tuan dengar dia dulu ya, mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham ya. Baik, dua isim berpasangan ni tuan-tuan, kadang-kadang dia ada dekat dalam ayat lah. Bila dia ada dekat dalam ayat, dia boleh berada di pangkal ayat, di hujung ayat, di tengah ayat, boleh berlaku. Jadi dua isim berpasangan ni, isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Contohnya apa? Contohnya macam rumah batu, baju cantik, baju sekolah.
ataupun apa sebut-sebutlah apa jam Rolex. Jadi dua isim berpasangan, isim kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Saya bagi satu contoh yang mudah tuan-tuan. Saya bagi contoh yang mudah, katalah saya cuci baju sekolah ataupun saya cuci baju hitam. Saya cuci baju mak, saya cuci baju mereka. Jadi baju mereka, baju mak, baju sekolah, itu kita panggil dua isim berpasangan. Dua isim berpasangan. Baik, saya nak sebut ni, dua isim berpasangan ni saya guna contoh baju tadilah, baju sekolah ke, baju mak ke, baju buruk ke, baju cantik ke, baju hitam, tu baju tu. Jadi itu yang dua isim berpasangan. Faham tak? Jadi buruk atau cantik tu menjelaskan tentang baju. Jadi kalimat isim yang kedua tu menjelaskan tentang isim yang pertama. Itu kita panggil dua isim berpasangan. Baik, dalam kaedah bahasa Arab, dua isim berpasangan ni sebenarnya dia ada dua kategori, dia ada dua jenis. Yang pertama ialah kategori pasangan tu ialah pasangan zat dan sifat. Dan kategori yang kedua, dia bukan zat dan sifat. Pasangan tu dia cuma sandar menyandar saja. Tapi dia dua isim berpasangan juga. Okey, apa contoh dia? Kalau dua isim berpasangan yang pertama, pasangan zat dan sifat tu, kalimat yang kedua tu merupakan sifat kepada zat itu. Sifat kepada baju tu. Kalau baju, bajulah. Kalau orang-orang lah. Kalau nama lah. Tak kira. Okey. Contoh yang kita bagi baju tadi kan. Jadi, baju buruk. Buruk merupakan sifat, tuan-tuan. Baju cantik. Cantik merupakan sifat seseorang. Baju besar, besar merupakan sifat seorang. Warna pun sama. Baju hitam, baju hijau, baju biru, itu semua adalah sifat kepada baju tu. Jadi kalimat yang kedua tu adalah merupakan kalimat yang berbentuk sifat sesuatu. Tapi kalau baju sekolah, sekolah bukan sifat. Sifatnya apa? Besar, cantik, tinggi, gemuk, kurus, itu semua adalah sifat. Tapi kalau sekolah, sekolah bukan sifat. Saya cuci baju sekolah, sekolah bukan sifat. Saya cuci baju mak bukan sifat. Sifat apa tadi? Cantik, buruk, biru, baru, itu semua adalah sifat. Baju mak, bukan. Itu pasangan yang kedua, pasangan sandar menyandar. Itu pasangan sandar menyandar. Ataupun saya cuci baju Ahmad, saya cuci baju adik. Saya cuci baju mereka, Ahmad, adik, itu semua bukan kalimat sifat. Itu merupakan kalimat, itu dua isim tu kita panggil sandar menyandar. Jadi sandar menyandar ni kita sebut sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau dalam kaedah nahwu bahasa Arab. Pasangan zat sifat tadi kalau tuan-tuan belajar sistem lama dia panggil mausuf dan sifat. Mausuf wa sifat ataupun mausuf sifat. Jadi kalau pasangan sandar menyandar kita panggil dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi kalau ringkasnya kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab Al-Quran, nahwu bahasa Arab dipanggil idhafah. Itu ialah pasangan idhafah dipanggil. Idhafah. Itu kita panggil dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya. Baik, soalan kita berikutnya agak menarik, selalu ditanyakan dan selalunya saya kata nanti saya jelaskan kemudian. Baik, soalan ni tentang isim yang berpangkat marfu', berpangkat mansub dan berpangkat majrur. Cuba kita tengok ada tak catatan yang disediakan untuk tuan-tuan screenshot. Tengok kalau ada. Ni soalan dia. Tak ada. Okey, apakah tugas-tugas isim berpangkat marfu', mansub dan majrur? Okey, yang pertama sekali tuan-tuan saya nak jelaskan dia, apa dia pangkat. Apa dia pangkat Okey. Ramai di kalangan pelajar bahasa Arab Al-Quran dia confuse antara pangkat dengan baris tau. Antara pangkat dengan baris. Pangkat ni pangkatlah. Katalah kalimat isim itu dia berpangkat marfu'. Tanda yang menunjukkan kalimat isim itu berpangkat marfu' ialah hujung dia baris depan. Itu tanda yang standard. Contohnya kalimat katalah kitab, al-kitabu, hujung ba tu baris depan. Jadi maknanya kalimat kitab ini, kalimat ini dia sedang berpangkat marfu'. Okey, apa bukti dia? Apa tanda dia? Tanda dia hujung dia berbaris depan. Jadi baris itu ialah yang menjadi tanda apalah pangkat kalimat tersebut. Yang kedua ialah mansub. Mansub, pangkat, nama pangkat, mansub. Jadi kalau nak tunjukkan yang kalimat ini sedang berpangkat mansub, tandanya apa? Tanda di hujung dia baris atas. Itu tanda yang selalu digunakan. Al-kitabah baris atas. Begitu juga dengan al-kitabi. Maknanya kalimat ini sedang berpangkat majrur. Marfu', mansub, majrur. Jadi nama pangkat, marfu', mansub, majrur. Nama baris, dhammah, fathah dan kasrah. Itu orang Melayu selalu baris atas kan, baris depan, baris atas dan baris bawah. Itu nama baris dan nama pangkat tadi itulah marfu', mansub dan majrur. Jadi soalan yang ditanya, apa fungsi ataupun apa kita panggil, macam mana kita nak kenal ataupun apakah fungsi apakah tugas isim-isim yang berpangkat marfu', mansub dan majrur? Ini tugas dia tuan-tuan. Baik, tugas ni
saya tak boleh jelaskan kalau dalam keadaan macam ni. Sebab apa? Sebab perbahasan dia panjang dan tak boleh jelaskan pada satu hari yang sama. Kita kena ikut susunan dia satu persatu. Sebab kalau kalimat-kalimat isim yang berpangkat marfu', dia ada 3 tanda dia, bukan barid dhammah tu aja. Ada beberapa tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat marfu'. Contohnya selain daripada guna baris depan, ujung dia kita pakai waw di hujung contohnya, ataupun kita pakai haraf elah. Tapi memang yang paling popular nak tunjuk dia sedang berpangkat marfu' guna baris depan. Tapi sebenarnya ada juga tanda-tanda yang lain. Penyebab isim pula dapat pangkat marfu' ada 6. Jadi kalau ditanya apa tugas-tugas, dia ada 6 tugas. Kat sini tak boleh jelaskan sebab 6 tu perlu perbahasan dia. Begitu juga kalau isim sedang berpangkat mansub, dia ada 11 sebab, tuan-tuan. Dia ada 11 penyebab isim itu dapat pangkat mansub. Kalau majrur pula, kalimat isim itu dia berpangkat majrur. Dia ada 2 sebab je lah, tak banyak. Jadi benda-benda tu tak boleh dijelaskan dalam satu hari. Ada banyak benda yang saya kena jelaskan dulu baru boleh sampai pada perkara tersebut. Jadi kalau dia tanya apa tugas-tugas, kalau saya jelaskan sekarang ni buat pening kepala tuan-tuan ni. Contoh, saya bagi contoh. Okey, apa tugas-tugas isim yang berpangkat marfu'? Dia ada 6. Yang pertama kalau dia mubtada', yang kedua kalau dia khabar, yang ketiga kalau dia subjek kana, yang keempat kalau dia khabar inna, yang kelima kalau dia fa'il, yang keenam kalau dia naib fa'il. Macam mana tuan-tuan nak faham kalau tuan-tuan tak belajar dari awal? Okey, kalau mansub pula dia ada 11. Kerana dia maf'ulun bih, kerana dia maf'ul mutlak, kerana maf'ul li ajlihi, kerana dia hal, kerana dia tamyiz, dia ada 11 sebab tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak faham? Jadi sebab tu kalau tuan-tuan tanya soalan tu, bolehlah saya jawab. Jadi saya cuma bagi tahu apa makna pangkat, apa makna baris. Dan kalau tuan-tuan betul-betul nak tahu apa pangkat dia, tuan-tuan kena belajar dari awal. Saya akan jelaskan daripada awal. Jangan lupa pergi dekat kata saya berminat, tag saya berminat, hantar ke 019-5119,000. Kita akan ajar satu peringkat, satu tangga kita naik. So itulah cara dia kalau tuan-tuan nak tahu. Setakat ni itulah saya bagi tahu apa nama makna pangkat dan apa makna baris tu. Alright. Baik, soalan kita yang berikutnya tuan-tuan ialah barangkali berkenaan dengan la. Kalau ikut kefahaman saya lah, soalan daripada pelajar ni, barangkali dia nak tanya apa fungsi la, kenapa akibat daripada la itu bezanya apa yang dilihat agak berbeza. Saya ada share dia punya ayat yang ditanyakan ni untuk mudahkan tuan-tuan. Okey, walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusakum. Ini yang pertama, la yastati'una. Yang kedua ialah la yasma'u. Tidak mereka mendengar, yang ni tidaklah mereka dapat ataupun tidaklah mereka mampu. Jadi kat sini ustaz, kenapa nun dia ada, kat sini kenapa nun dia hilang? Tu barangkali soalan dia kalau ikut kefahaman saya lah. Sedangkan kedua-dua ni ialah la nafi. Yang akan mengganggu fi'il mudhari' hanya la cegah saja. Ikut pendapat pelajar ni lah barangkali. Kalau jangan, jangan barulah. Kalau kat sini la ni la jangan, la yasma'u, janganlah mereka mendengar, ataupun la tasma'u, janganlah kamu mendengar. Hilang nun dia. Sepatutnya la ada na kat ujung kan, tapi nun telah hilang. Sebab apa? La ni la cegah, la jangan. Tapi ni tak, ni la tidak. La ni pun la tidak juga. Okey, jawapannya ialah walaupun la ni ialah la tidak, tapi di sini dia ada unsur syarat dan jawab. Pelajar yang bertanya ni, dia ada unsur syarat dan jawab. Tahu tak syarat dan jawab ni apa? Syarat dan jawab ni macam ni tau. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika aku bercakap, nescaya engkau tak dengar. Nescaya jika mereka bercakap, nescaya engkau tak dengar. Ataupun jika mereka bercakap, engkau tak dengar. Jadi itu kita panggil syarat dan jawab. Jika mereka marah, engkau takut. Ataupun jika mereka marah, engkau tak takut. Macam tu. Jika mereka marah, tidaklah engkau berasa takut. Contohnya, ada orang marah, kita tak takut kan? Jadi itu kita panggil dinescaya. Itu kita panggil syarat. Syarat apa mereka marah? Jawab dia apa? Tidaklah engkau merasa takut. Itu kita panggil jawab. Itu kaedah dalam ilmu nahwu. Jadi, yang pertama ni dia tidak ada unsur syarat dan jawab. Sebab tu nun ni dia ikut kaedah biasa. La tidak, maka nun ni fi'il mudhari' ini tidak berubah apa-apa. Yastati'una. Tapi kalau yang kedua ni dia ada unsur syarat dan jawab. Jika. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Dan jika ni lah haraf syarat ni, jika ni. Jika
ya, kamu memohon ataupun kamu meminta kepada mereka ilal huda, kamu memohon untuk mereka kepada petunjuk, la yasma'u, mereka tak dengar. Jika kamu ajak mereka untuk menuju kepada Allah, kepada petunjuk Allah, la yasma'u, mereka tak dengar, mereka tak dengar. Jadi dekat sini ada syarat dan jawab. Jadi bila ada syarat dan jawab, maka kita masuklah dia ada unsur yang menyebabkan fi'il mudhari' itu jadi majzum. Majzum. Contoh yang selalu saya beri dalam pengajian kita, macam mana ya? Jika engkau makan, nescaya jika engkau tak makan, nescaya engkau tak kenyang. Idza la ta'kul fala tashba'. Jika engkau tak makan, nescaya engkau tak kenyang. Sebenarnya ta'kulu asalnya dia jadi ta'kul sebab apa ada la. Walaupun la tu bukan la jangan, la nafi, tapi dia tetap kalimat fi'il mudhari' itu dia jadi majzum, jadi mati bukan kerana la, tapi kerana syarat dan jawab itu. Ya tuan-tuan, so itu agak teknikal, jadi untuk pelajar baru dia agak itu hal yang berkaitan dengan teknikal. Kalau pelajar baru kena belajar dari awal sikitlah, tapi saya cubalah sedaya upaya tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham apa yang pelajar ni tanyakan, dan apa yang saya cuba terangkan kepada penonton semua, ya. Okey. Baik, soalan kita yang berikutnya, tuan-tuan. Yang mana soalan ni nanti saya share dengan tuan-tuan berkenaan dengan ada dua tempat dalam ayat ini, asabi'ahum dengan adhanihim. So soalan dia ialah kenapa dalam kalimat di bawah sudah ada dhamir tersembunyi? Kemudian kenapa ada dhamir yang dilekatkan pula pada selepas kalimat tersebut? Tengok, asabi'ahum dengan adhanihim. Kan asabi'ah ni dikata dalam ni dah ada ganti nama diri yang tersembunyi, she ataupun hiya. Kemudian kenapa pula nak lekatkan home dekat sini? Begitu juga dengan adhani ni, dalam ni dah ada ganti nama diri tersembunyi, dalamnya ada she. Kenapa pula dilekatkan dengan home pula? Jadi apa fungsinya? Okay, jawapannya ialah ni kalimat lain, ini kalimat lain. Tuan yang bertanya ni, dengar elok. Ni kalimat lain, ini kalimat lain. Jari-jari mereka, jari itu kalimat lain, mereka ni kalimat lain. Macam mana saya nak bagi contoh? Contoh mudah tuan-tuan. Katalah rumah mereka, rumah mereka. Saya melihat saya melihat rumah mereka. Saya melihat rumah mereka. So ganti nama diri dekat dalam rumah tu huwa, dia tau. Kemudian selepas kalimah rumah tu ada mereka pula saya letak kat situ, home ataupun mereka. Okay, dengar tuan-tuan, katalah saya melihat rumah mereka. Saya telah membakarnya. Saya tak bakar rumah, ni contoh tuan dengar dia. Saya melihat rumah mereka, kemudian saya membakarnya. Saya membakarnya, Saya bakar rumah ke bakar mereka? Saya bakar apa? Saya bakar rumah, tak? Jadi nya tu rujuk pada rumah. Nampak? Jadi sebab tu rumah dengan mereka tadi tu, rumah tu dia ada ganti nama diri tersendiri. Mereka tu orang yang memiliki rumah tu. Jadi apa masalah? Dalam rumah tu ada ganti nama diri, dalam mereka tu sendiri ialah ganti nama diri yang asing yang dilekatkan dengan perkataan rumah tu. Contoh saya bagi contoh yang lain. Saya lihat apa, tak nak rumah, takkan nak bakar rumah nanti. Saya melihat sampah mereka, sampah okeylah sesuai. Saya melihat sampah mereka, kemudian saya membakarnya. Nya rujuk pada mereka ke pada sampah? Nya tentulah rujuk pada sampah kan. Jadi sampah tu ada ganti nama diri tersembunyi, dalam tu ada nya ataupun huwa ataupun she. Faham tak? Kemudian mereka ni rujuk kepada orang-orang yang memiliki sampah tersebut tu maksud dia. Jadi apa masalah dekat dalam kalimah sampah pun ada ganti nama diri, dalam mereka tu memang itu juga merupakan ganti nama diri dilekatkan sebelah-sebelah, apa masalah? Itu ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Adhanihim dengan yang lagi satu tadi tu, itu merupakan dua isim yang berpasangan, dia merupakan pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tuan-tuan kena belajar dari awal. Siapa nak belajar, pergi type saya berminat dah hantar ke 010-511-9000. Kita akan jelaskan tuan-tuan daripada awal. Tuan-tuan kalau dengar soalan-soalan kini nanti tuan-tuan senyum je macam pelajar-pelajar lama kita. Ya tuan-tuan ya. Okey. Baik, soalan kita yang terakhir ya. Yang mana pelajar ni tanya ya, selain daripada haraf ataf. Haraf ataf ni ialah haraf penyambung cerita. Haraf penyambung cerita ni antaranya wa yang bermakna dan, ataupun fa yang bermakna maka. Summa maknanya kemudian, ataupun kalimat au ataupun am, duduk sama makna, iaitu atau. Okey.
Itu antara kalimat-kalimat popular haraf ataf yang digunakan dekat dalam Al-Quran. Jadi pelajar ni tanya, Ustaz, selain daripada haraf-haraf ataf tersebut, ada tak kalimat-kalimat lain yang membolehkan kita untuk menyambung bacaan daripada situ kalau kita baca Al-Quran? Itu soalan. Selain daripada apa? Selain daripada ada tak kalimat-kalimat yang kita tengok dia punya apa? Dia punya teks soalan dia tuan-tuan. Okay, selain daripada haraf ataf ataupun haraf-haraf ataf, ada tak kalimat lain yang boleh menyambung cerita tujuannya untuk mulakan bacaan dan wakaf dalam pembacaan Al-Quran? Tu soalan dia. Baik, jawapannya tuan-tuan ada. Ada. Mana dia? Banyak ah. Macam ni kita nak tahu. Pergi tengok tiap-tiap permulaan ayat. Tiap-tiap permulaan ayat, semua permulaan ayat tu boleh dijadikan sebagai permulaan cerita lah. Antaranya apa? Antaranya ialah kalimat fi'il kan. Fi'il mudhari' pun boleh, fi'il madhi pun boleh. Itu boleh dijadikan sebagai permulaan bacaan. Kadang kita habis nafas kan. Jadi kalau habis nafas di mana-mana pun boleh berhenti. Kalau dah habis nafas takkan tuan-tuan nak sambung. Tapi usahakan janganlah berhenti di tengah-tengah perkataan. Katalah kalimat tu hujung dia muslimuna, atau berhentilah dekat na hujung tu. Janganlah musli berhenti kat situ. Walaupun habis nafas kan. Try lah muslimuna, habiskan dekat muslimun. Lepas tu baru kita cari kat mana kita nak mula. Jadi sekarang ni dia soalan kat mana kita nak start, Ustaz. Sekarang ni kalau haraf ataf tu mungkin dia dah faham lah. Wa ke fa ke summa ke au dan ab, dia tahulah. Tapi ada tak lagi kalimat-kalimat lain yang menjadi tempat untuk kita mulakan bacaan? Jawapannya ada. Antaranya fi'il lah. Fi'il madhi boleh, fi'il mudhari'. Kebanyakan daripada permulaan ayat dekat situ ialah antara tempat-tempat yang boleh kita mulakan bacaan. Katalah kita jumpa idza waqa'atil waqi'ah. Jadi idza kan. Jadi idza tu ada antara kalimat yang boleh kita mulakan bacaan. Kalau tuan-tuan jumpa di mana-mana perkataan idza, bolehlah. Itu haraf apa? Haraf kita panggil haraf isim zaraf, bukan haraf, isim zaraf. Isim zaraf zaman boleh saja kita mulakan kat situ. Ataupun fi'il, tuan-tuan boleh mulakan bacaan dari fi'il. Tapi kalau tuan-tuan untuk bacaan sebelum tuan-tuan faham, nanti dah faham nanti senang. Tuan-tuan dah belajar lama nanti faham Quran, tak problem. Adalah Quran-Quran yang dijual yang khusus untuk dibaca, di situ dijelaskan di mana waqaf dan ibtida' kan. Di mana nak waqaf dan di mana nak ibtida'. Yang paling penting sekali ibtida' tu sebenarnya, di mana kita nak mulakan bacaan. Tapi kalau tanya saya ada tak selain pada haraf ataf, jawapannya ada. Haraf apa lagi? Apa lagi kat mana? Dekat allazi pun boleh tuan-tuan, allazi pun boleh, ataupun fi'il madhi boleh, fi'il mudhari' boleh. Dan biasanya kalau saya baca sendiri pun, masa kita ambil sanad Al-Quran dulu pun, ada tempat-tempat tentu yang saya mulakan bacaan daripada haraf jar pun boleh. Tapi Syekh tak ada masalah sangat sebab dia tahu kita faham apa kita baca kan. Jadi dia tak kisah kalau kita sambung daripada haraf jar yang tertentu. So itulah dia. So siapa yang tuan-tuan nak belajar dari awal, pergi ke 019-511-9000 dan type kat situ saya berminat. Nanti insya-Allah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan untuk register dan sebagainya. Alright. Kita tengok ayat yang akan kita bacakan hari ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya janjikan tadi, kita akan mulakan surah baru dan kita akan gunakan surah Al-Waqi'ah, surah Waqi'ah untuk pengajian kita mulai daripada hari ini insya-Allah. Dan hari ini kita cuba bahaskan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nanti sebentar lagi saya sharekan dia punya ayat, tapi saya baca dulu tuan-tuan dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu dua ayat Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Kadhibatun. Jadi hari ni tuan-tuan akan dapat tengok macam mana kita i'rabkan ayat ni, dan tuan-tuan nanti akan tengok macam mana peningnya saya untuk i'rab salah satu daripada perkataan dalam salah satu daripada perkataan dalam kedua-dua ayat ni. So tuan-tuan tengok saya share, so kita boleh share skrin yang sama untuk mudahkan tuan-tuan, tak payah nak buka Quran pun tak apa. Buka telefon je terus boleh dapat. Ni ayat dia. So kita akan bahaskan kedua-dua ayat ni tuan-tuan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okey, dua ayat ni tuan-tuan dengar dulu Makna dia dulu tuan-tuan makna dia Okey, kalau tuan-tuan tengok makna dia, ayat yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah.
apabila terjadinya peristiwa tersebut, peristiwa besar tersebut. So peristiwa ataupun peristiwa besar ni kita masukkan apa tuan-tuan? Kita masukkan hari kiamat. Apabila terjadinya peristiwa besar tersebut, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidaklah pada waktu ini terhadap kejadian tersebut seorang pun yang mampu berdusta, ataupun ini bukan hari nak membohong maksudnya. Apabila terjadinya peristiwa besar tersebut yang dimasukkannya ialah hari kiamat, ini bukan hari untuk membohong, hari untuk menipu, hari untuk berdusta, hari untuk mengelak, ni tak ada. Faham tak tuan? Maknanya hari kiamat tu ialah hari di mana tangan boleh bercakap, kaki boleh bercakap, mulut dikunci. Bercakaplah anggota kita, menyaksikan perbuatan kita. Kalau dia mensaksikan perbuatan baik kita, alhamdulillah. Tapi perbuatan buruk pun disaksikan oleh kita punya anggota badan. Itu problem dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok kat sini, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Jadi saya punya problem dekat sini ialah kadhibatun ini, tak tahu. Tapi saya ada pandangan, tapi kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Tak ada masalah. Ini cuma pandangan saya saja nanti berkenaan dengan kalimat ini. Tapi kita settlekan satu-satu. Okay, kita pergi pada ayat yang pertama. Idza waqa'atil waqi'ah. Kalimat yang pertama idza, apabila kan? Apabila waqa'atil waqi'ah. Apabila ia telah terjadi, apa yang telah terjadi waqi'ah itu. Apabila peristiwa itu telah terjadi. Apabila peristiwa itu telah pun terjadi. Tuan-tuan tahu kan? Peristiwa mana? Peristiwa itu maksudnya ialah hari kiamat. Jadi ada al dekat sini. Jadi mesti kena ada penafsiran. Kalau tak faham, sahabat dulu kalau tak faham dia kena tanya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ni peristiwa mana ni? Rasulullah nanti pasti akan jawab. Kalau tak ada pun Rasulullah akan tanya dengan Malaikat Jibril. So maksud ni sangat clear. Maksudnya peristiwa besar tu artinya ialah hari kiamat. Sebab pada hari tersebut manusia tak boleh nak bohong. Atas dunia ni sebelum hari kiamat itu terjadi manusia boleh mengelak, tapi masa waqi'ah, masa hari kiamat itu terjadi manusia tidak boleh lagi menipu. Okay, idza maknanya apabila, ini merupakan kalimat isim tuan-tuan. Ini merupakan kalimat isim. Dia isim apa? Dia ialah isim zaraf. Saya nak share satu dengan tuan-tuan. Fokus dekat kalimat idza ni, kita tengok. Sebenarnya kita ada keluarkan ni tau. Kita ada keluarkan helaian-helaian kita ni. Kan kita suruh tuan-tuan cetak helaian kan? Jadi kita buat dalam bentuk booklet macam ni. Lepas tu tuan-tuan tak perlu nak cetak, tuan-tuan boleh order je daripada kami. Order, lepas tu inilah mudah. Ada dengan warna dia sama macam mana kalau tuan-tuan cetak sendiri pun boleh. Tapi permintaan banyak, ustaz cetakkanlah untuk kami beli tak apa. Jadi untuk mudahkan tuan-tuan, admin Al-Furqan kita cetak dan kita jual dekat tuan-tuan. Harga dia RM25. Tuan-tuan bolehlah pergi dekat admin 019-511-9,000. Okey. Dalam ni tuan-tuan dijelaskan tau. Tuan-tuan akan ditunjukkan berkenaan dengan idza itu dia termasuk dalam kelompok isim yang ada gelaran dan fungsi. Nanti saya share dengan tuan-tuan. Dia termasuk dalam kelompok isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau tuan-tuan tengok dalam kita punya apa ni? Dalam kita punya dekat sini dia dah keluarkan daripada kita punya tu. Okey, kalau tuan-tuan pergi dekat dalam apa ni? Kalau tuan-tuan pergi dekat kita punya diagram ni, kita pergi dekat diagram yang nombor 2, diagram peringkat yang kedua, dia termasuk dalam kelompok isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim yang ada gelaran dan fungsi yang dekat situ tuan-tuan tak nampak tadi. Isim yang ada gelaran dan fungsi dia termasuk dalam isim idza ni ialah isim ruang, isim zaraf, isim zaraf masa. Isim zaraf masa. Balik pada ayat kita. Dia termasuk dalam kelompok isim zaraf, iaitu isim zaraf masa, isim ruang masa. Apabila kan. Kalau pelajaran peringkat yang ketiga pula, idza ni merupakan isim yang mabni, tak boleh ubah baris dia. Kemudian waqa'at ni sebenarnya bukan waqa'ati tau. Dia asalnya waqa'at. Tapi Rasulullah ajar kita baca, jangan baca waqa'at al-waqi'ah. Buruk sangat bagi orang Arab bunyi dia. Bukan buruk, maknanya bagi orang Arab susah nak sebutan yang macam tu ataupun tidak lancar ataupun tidak fasih. Idza waqa'at al-waqi'ah. Jadi bagi orang Arab jadi leceh dia kata. Berat sebutan tu ataupun tidak fasih tu maksud dia. Jadi sebab tu bahasa Arab Al-Quran ni kita panggil bahasa fushah. Fushah tu sumber perkataan yang sama dengan fasih. Jadi itu tidak fasih. So
Nak baca macam mana? Rasulullah ajar tahu. Idza waqa'atil waqi'ah. Tu maksud dia. So inilah kalimat fi'il, dia fi'il madhi. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah she. She ataupun hiya. Okey, hiya terujuk pada siapa? Siapa yang terjadi? Siapa yang buat kerja terjadi tu? Waqi'ah. Dia merupakan pelaku kepada perbuatan waqa'at ni. Betul. Ini fi'il madhi dia mabni, tak boleh ubah baris dia. Okey, al-waqi'atu. Ini merupakan kalimat isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab, dia mu'rab. Ini kalau tuan-tuan belajar di peringkat awal, tanda yang menunjukkan kalimat ni kalimat isim ialah ada alif lam di pangkal. So kalau tuan-tuan pergi pada pelajaran peringkat pertama, jantinanya muannas kerana ada ta marbutah di hujung. Jumlah dia mufrad kerana tidak ada terjemahan berganda, ganti nama diri ketiga sebab apa? Sebab isim automatik ganti nama diri ketiga. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam al-waqi'ah ini ialah she ataupun hiya dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan Okey. Sekarang ni kalau tuan-tuan belajar peringkat yang ketiga, saya akan tanya, ini kalimat isim. Okey. Sekarang ni isim mabni ke isim mu'rab? Jawapannya ustaz, ni ialah isim yang mu'rab. Maknanya kita boleh baca al-waqi'atu dalam ayat lain, mungkin al-waqi'ata dalam ayat lain, mungkin al-waqi'ati. Ujung ni boleh berubah. Ya, kalau dia boleh berubah kat sini saya nampak di baris depan. Pasal apa Ustaz? Okey, jawapannya dalam konteks ini dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia dhammah di hujung. Okey, apa penyebab dia? Kerana dia merupakan pelaku ataupun fa'il kepada waqa'at ni. Dia merupakan fa'il kepada waqa'at ni. Okey. Tengok ni rangkaian yang kedua Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Bukanlah terhadap kejadiannya itu kadhibah, waktu untuk berdusta. So ini kalimat ayat ni tuan-tuan dah faham tadi saya dah jelaskan Bila jadinya hari kiamat ataupun hari yang besar itu, peristiwa besar itu, ini bukan waktu nak bohong lagi. Ini bukan waktu nak berdusta lagi kan. Itu maksud ayat dia Tapi dari segi teknikal dengar laisa. Laisa ini fi'il tuan-tuan, ni fi'il madhi. Ia telah tidak. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, bukan hanya ada haraf nafi, ada juga fi'il yang menafikan. Ada juga isim yang menafikan. Jangan terkejut. Tuan-tuan pernah tengok perkataan ghaira kan? Dalam Al-Quran ada ghaira kan? Ghairil maghdubi alaihim. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa ghaira, ghairi dan ghairu. Itu ialah kalimat isim, tapi isim yang menafikan. Yang ini fi'il. Fi'il juga ada fi'il yang menafikan. Laisa ni antaranya. Jadi laisa ni ganti nama diri dekat dalam ni ialah huwa ataupun dia ataupun he dalam bahasa Inggeris. He itu rujuk pada siapa? Yang itu jadi problem kita sekarang. Okey, kita teruskan dulu tuan-tuan Kalau fi'il madhi dia mabni. So tak payah bahas soal baris dia. Li waq'atiha. Li ni dia merupakan haraf iaitu haraf jar. Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepasnya. Jadi waq'ati apa? Ti. Jadi dia ni baris bawah disebabkan oleh li ni. Ini haraf jar kan, kerja dia membari bawahkan isim yang selepas dia. So waq'ati ni isim yang selepas haraf jar ni lah, dia sebab tu baca ti, tak baca tu ataupun ta. Tu dari sudut nahwu dia. Kemudian dalam masa yang sama, waq'ati ni dia merupakan mudhaf dan mudhafun ilaih dengan ha. Mudhaf dan mudhafun ilaih. So dia mudhaf, ha ni ialah mudhafun ilaih. So mudhafun ilaih ni ha maknanya she dalam bahasa Inggeris. Inilah kalimat isim, dia ialah isim ganti nama diri. Okey, dia jadi ganti nama diri kepada siapa? Dia jadi ganti nama diri pada siapa? Soalannya kan. So dia jadi ganti nama diri kepada laisa liwaq'atiha kadhibah. Bukanlah waktunya untuk pendustaan. So ha ni rujuk kepada al-waqi'ah ni. Ha ni dia rujuk kepada al-waqi'ah ni. Bukanlah waktu waqi'ah itu, waktu kejadian peristiwa itu untuk berdusta. Tu maksud dia. Ha ni dia isim, dia isim yang mabni. So apa ni kita tak payah bahaskan soal baru. Okey, kalimat yang ketiga tu, kalimat yang terakhir dalam perbahasan kita kadhibatun. Okey, kadhibatun ni tuan-tuan dia merupakan kalimat isim. Tanda isim dia apa ni? Tanda isim ialah tanwin. Ada 3 tanda isim kan? Alif lam tanwin dan baris bawah di hujung ni, dia ambil tanda yang kedua ada tanwin di hujung. Baik, dia jantina dia muannas sebab ada ta marbutah kat hujung ni. Jumlah dia mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda, ganti nama diri yang ketiga sebab dia isim. So dhamir tersembunyi dekat dalam ni ialah she dalam bahasa Inggeris ataupun hiya dalam bahasa Arab kan. Okey, sekarang ni tuan-tuan, persoalan yang saya nak bahas dengan tuan-tuan ialah dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat marfu'. Okey, tanda marfu' dia ialah dhammah. Okey, itu settle. Sekarang ni persoalan ni kenapa dia dapat pangkat marfu'?
Kenapa dia dapat pangkat marfu'? Itulah persoalannya tuan-tuan. So saya tengok dalam kitab saya pun dekat situ pun tidak dijelaskan, dan kalau tuan-tuan ada jawapan tolonglah share dengan saya. Jadi yang sebenarnya saya tak tahu. Apa jawapan yang sebenar secara teknikal, tapi saya cuma boleh bagi pandangan sajalah. Jadi kalau pandangan ni seperti biasalah, boleh tuan-tuan setuju, boleh tuan-tuan tak setuju. Kalau tuan-tuan ada jawapan ataupun pandangan yang lebih baik, boleh tanya dengan ustaz-ustaz lain, boleh share dengan saya untuk jadikan pembelajaran untuk saya juga. So pada pendapat saya, Laisa ni kita jauhkan dia, kita tinggalkan dia, dia macam kola tau. Kalau macam kola pun kita letak dalam kurungan. Jadi Laisa ni mungkin kita boleh letak di dalam kurungan. Liwaq'atiha kadhibatun ni kita terbalikkan dia. Kadhibatun liwaq'atiha. Sebab kaedah lama, kalau rangkap itu dimulakan dengan haraf jar, maka sebenarnya dia telah diterbalikkan. Liwaq'atiha kadhibatun sebenarnya kalau ikut nak bagi faham, kadhibatun liwaq'atiha. Laisa kadhibatun liwaq'atiha. Jadi kita boleh kata dia ni ialah mubtada, bukan, dia ni ialah khabar yang mubtada yang dikemudiankan. Kalau dalam istilah nahwu dipanggil mubtada muakhar. Wallahu alam, tu pandangan saya saja seperti mana saya sebut tadi. Kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa, tuan-tuan boleh kalau nak share dengan saya pandangan, nak komen pun boleh, tuan-tuan boleh bagi pandangan tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh tanya ustaz lain, dan kalau tuan-tuan rasa jawapan tu sesuai, tuan-tuan share dengan saya, dan itu untuk jadi kemudahan pada saya jugalah. Nanti lain masa senang saya nak erop, tiru je apa tuan-tuan cakap. Saya tak tahu, dan dalam kitab saya pun tak sebut begitu. Diorang pun tak mungkin share tu tak berani nak bagi komen tentang perkara tu. Ini yang saya sebut tadi cuma pandangan saya saja. So terima kasih atas atas perhatian tuan-tuan, dan sekali lagi saya sebut, tuan-tuan tolong kami. Saya balik pada ayat kita tadi. Dekat sini ada nombor akaun. Kalau tuan-tuan nak tolong kita kembangkan bahasa Arab Al-Quran, tolong. Dan wang sumbangan tuan-tuan kita akan gunakan hanya semata-mata untuk untuk bayar iklan. Untuk bayar iklan itu sangat membebankan kami. Kita tidak akan gunakan duit ni untuk gaji ke, untuk duit minyak ke, untuk duit apa pun kita tak akan gunakan selain daripada wang yang kita akan bayarkan iklan. Sama ada iklan tu di media lah, sama ada di media cetak, di media radio, atau di media di media FB dan sebagainya gitulah. Itu saja. Kalau wang sumbangan tuan-tuan, sebab satu bulan kami terpaksa kena keluarkan lebih kurang RM10,000. Itu sangat membebankan kami lah. So biasanya kita gunakan duit yuran pelajar untuk bayar benda tu kan, tapi kadang-kadang tidak mencukupi tuan-tuan. So sebab tu kita selalu minta pada pelajar untuk bantu kita lah. Itu pun akaun pertubuhan untuk mudahkan tuan-tuan. So tuan-tuan boleh screenshot lah tengok nombor tu. So terima kasih atas perhatian, dan insyaAllah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.